Assalamualaikum, salam motorsport untuk Yong Yong dan Yuk Yuk yang dekat rumah tu. Viewers at home, YB minta semuanya stay safe, hope semuanya dalam keadaan yang sihat. Bertemu lagi kita untuk episod kedua SIC Live. So, again, this is your boy, Yuk Bruno ataupun lebih selesa dengan nama manjanya, YB. So untuk host untuk SIC Live ini, Yop akan berbincang secara santai dengan setiap tetamu kita. So inilah untuk kita borak-borak chill-chill dan untuk kita kupas apa isu-isu yang ada. So dalam SIC Live ni, YB nak khabar sikit lah. Dalam SIC Live ni kita ada, first kita ada 3 segmen. Segmen pertama, teman ada speedy update. Segmen kedua, teman ada sembang-sembang dengan kita punya tetamu jemputan kita. Mungkin ramai yang dah tahu, tapi later kita tengok dia lagi. Lepas tu segmen yang ketiga, kita ada tanya YB. So YB akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Dan ya, paling penting sekali YB nak yang mekema-mekema kat rumah tu, yang baru join, tolong like, share dan komen. YB nak tengok lagi ramai lagi yang join supaya kita meriahkan lagi. So sesiapa yang yang join tu, yang mana bagi best komen, nak tahu apa yang mekema-mekema dapat nanti, tu dia YB belanja sikit. Kamu akan dapat face mask SIC Black Edition. Kalau kat luar ni nak beli, harga dia 10-20 ringgit. Tapi kalau malam ni, siapa yang jawab best padu yang cantiknya, boleh dapat special dengan monogram. Okay. So again, YB minta semua yang kat rumah tu share, like dan komen. Itu je YB minta. Lain YB tak minta. YB tak minta duit, YB tak minta apa. YB minta ramai lagi tengok supaya kita meriahkan lagi suasana kita hari ni. So tanpa membuang masa lagi, bagi YB payung sikit satu ayat pembuka kata. Pergi ke Kuala mencari buah dates. Muhlah kita ke Speedy Updates. Okay, untuk Speedy Updates minggu ni, sebelum YB payung dulu untuk kita punya Speedy Update, YB nak khabar sikit, again, share, like dan komen. Itu benda yang YB minta untuk demo mekema-mekema yang baru tengok ni, bagi lagi banyak orang tengok. Jangan jadi raban tu tengok je macam tu kan, kita nak lagi ramai syok. Okay, YB nak start dengan Speedy Updates yang pertama. SIC telah pun kembali beraksi. Di mana kalau kamu tengok tu, di belah sana tu, kita dah ceritakan dekat social media kita yang kita dah buka untuk aktiviti track day. So untuk aktiviti 2 roda, 4 roda, apa mekema nak buat yang dah lama dah lepas gian dah meraban kat rumah tu, apa lagi book slot, ramai-ramai datang SIC. Kita test power, kita kasih back in action, full gas. Next. Okay, kita tengok sekarang ni inisiatif kita punya teman pemotoran kita iaitu Kaprik selaku daripada TWMR dan juga Safe and Mature. Demo keluarkan inisiatif demo untuk fight COVID-19 ni. So demo baru-baru ni, last week kalau tak silap YB, dia orang buka trailer mobile untuk COVID-19. Tengok tu. Memang boleh nampak lah demo punya inisiatif dekat sini. Seterusnya, Dovi returns with SRT Morbidelli to Monster Energy Yamaha. So memang khabar angin sekarang ni kita dah confirm, kita dengar Dovi dah pergi ke SRT, manakala Morbidelli pula dah known pergi ke Monster. So sebelum ni kita dengar nama Dovi ni Desmo Dovi. Mungkin next season kita dengar Yamaha Dovi mungkin. Okay, speedy update yang seterusnya. Yande sekarang ni Max Verstappen sekarang ni the king of Belgian GP. So race yang baru-baru ni dekat Belgium, kita dapat tengok Max Verstappen dia menang. Dengan daripada video ni kita nampak di mana dia meninggalkan, dulu orang selalu kata Lewis Hamilton kali ni kita nampak the return of Red Bull Racing Honda, di mana Max Verstappen nombor 1 and then Lewis Hamilton nombor 3. Seterusnya Hyundai, jenama yang tidak asing lagi, dia belanja teaser kereta hidrogen. So Yop jumpa benda ni dekat internet, di mana source menyatakan diorang dah nak reveal untuk kereta hidrogen
Koma tunggulah nanti 7 September untuk tengok dia punya hydrogen wave. Dia akan buat live dekat situ. Seterusnya, 4 influencer yang dekat Albania, diorang punca yang jadikan kesesakan lalu lintas seperti mana yang kita tengok ni selama 4 jam. Demo semua habis disebabkan video ni nak viral semua, habis. Lepas tu hancur lebur. Semua kena tahan polis lepas tu. Kan bahaya ni kalau buat kat federal. Bahaya. Selepas tu, kalau mungkin ramai yang dah tahu mulai 1 September, kita semua yang siapa nak renew lesen kereta, road tax, lesen kenderaan bermotor, semuanya dah boleh buat walk in. Tapi Koma semua kena buat dulu melalui online. Ini seperti di website yang tertera. Yok dah tunjuk kat situ. Tengok tu. Semua info ada. Padu G2. Tak pening. Next. Kita tengok Tokyo Paralympics, kita punya kontijen negara. Baru-baru ni kita tengok atlet pertama kita yang itu. Demo menang, kita buat masa ni, kita menang 1 pingat emas daripada acara weightlifting, and then pingat perak daripada acara yang sama. Kemudian daripada badminton pun juga kita dapat daripada pingat perak. Cuma sayang sekali buat hero kita Ziad, nasib tidak menyelebahi beliau. Namun you will always be our hero, bro. Kita memang anggap Ziad ni kita punya national hero. Macam mana pun dia rasa, kita memang support dia. Much respect. Okay, itu untuk orang kata speedy updates untuk minggu ni. Nanti you akan tunjuk lagi more updates yang akan datang. Mungkin kalau kau nak tengok lagi banyak updates, kau boleh tengok social media SIC. Tapi you nak tunjuk sikit siapa kita punya tetamu jemputan kita hari ni. Mau kita tengok sikit. Semua kenal dia ni. Ini dia kita punya tetamu hari ni. Abang Gan, apa khabar Abang Gan? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar Akil? Okay ya? Sihat Abang Gan. Okay, Akil. Yok. YB ya? Oops. Oops. Nampaknya tak apalah. Yok, kita fist bump sikit daripada jauh. Boleh. Social distancing katanya. Bahaya ni Yok ni, dia terlepas cakap ni. Tak apa, nanti kita akan get back balik dekat, kalau YB panggil Abang Gan sebagai Yok Gan boleh ya? Boleh. On je nak cakap apa? Nak cakap tu bahasa Perak kan tu kan? Itu bahasa Perak lah, teman orang Perak. Kita walaupun orang Selatan, kita orang di Sembilan kata nak tak ada hal untuk orang Perak ni, tak ada hal. Okey, boleh faham. Oh, cantik macam tu. Sayang Koma. Nanti Yok akan patah balik ya. Okey. So itulah tadi untuk segmen kita di mana speed updates. Yok nak pesan yang dekat rumah tu jangan lupa untuk share, like dan komen. So nanti lagi ramai-ramai dapat tengok. Sebab apa? Koma yang banyak komen nanti ada peluang untuk dapat SIC Edition Black Mask. Yok belanja lagi sekali. Ada. Ini dia giveaway specialnya. Merkema yang bagi komen baik malam ni, ada peluang lah kamu untuk dapat SIC Face Mask Black Edition ni. Tanpa melengahkan masa lagi, mohlah kita pergi ke sembang-sembang. Okey, mungkin ramai yang baru join, you nak pesan, ajak lagi kawan-kawan semua tu, share link, bagi demo tahu yang SIC ni walaupun kita tak berapa nampak lagi aksi fizikal di litar kita, baru nak pumpin, tapi minta sangat semua tu share live ni, bagi ramai tengok, ramai komen, kita cakap santai-santai. So tak adalah orang kata jenuh tengok macam tu je. Okey, you nak pesan yang dekat rumah tu, teruskan menonton sebab dalam segmen ni, segmen yang paling penting, kita akan sembang-sembang borak isu-isu semasa dan benda-benda berkenaan. Tapi hari ni lebih kepada kita akan borak tentang dengan guest kita. So Yok nak tanyalah dekat kita punya Abang Gan kita ataupun Yok Gan. YB nak tanya sikit. Macam mana yang YB tahu pasal Yok Gan, yang YB buat research sikit lah Yok Gan ni bermula pada tahun 2011, bekerja sebagai media, lepas tu buat sendiri. Tapi Yok ni berasalnya daripada Gemas, Negeri Sembilan kan. So boleh tak YB boleh tak Yok cerita sikit latar belakang Yok macam mana? Orang mesti nak tahu kat rumah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam semua. Rasa pelik sikit lah bila kita dengar cakap orang Kedah ni kan, Yok Gan. Biasa orang panggil Abang Gan, dia malam ni dia panggil Yok Gan ni jadi Yok Gan ni jadi pelik sikit. Dia bukan orang Kedah, dia orang Perak.
Sorry, Perak. Biasalah, kita wife orang utara, saya orang Kedah. Orang Demi Perak. demi Yopgan tak apa. Tak ada hal. Okay. So seperti yang Akil katakan tadi, saya bermula dari tahun Lagi sekali. uh, Tak apa, sila. Okay. Dia tak boleh. Saya tak reti sikit nak cakap bahasa orang katakan bahasa Perak ni. Minta maaf minta Tak maaf apa. lagi Boleh Boleh. Tak okay. apa. Tadi cerita pasal diri sendiri tadi kan? Betul Ya, saya. Okay. Ceritakan pengenalan diri, orang kata macam self introduction lah gitu. Okay. So nama penuh saya adalah Gan Yong Lee. So nama penuh saya. Dan orang akan cakap, Mamat ni mata sepet, nama Cina apa hal cakap Melayu okey ni. So orang katakan saya adalah bangsa Cina tetapi saya beragama Islam dan saya membesar di kampung Felda, iaitu di Felda Palon 2 dekat Gemas Negeri Sembilan. Saya adalah anak Felda, anak peneroka. So that's why lah orang katakan mata sepet tapi bahasa Melayu bagus, tapi sebab itulah sebab saya anak Felda. Okay, so saya anak Felda katakan dan saya sedikit pasal diri saya. Untuk saya di content, saya adalah seorang media dan juga seorang content creator di mana orang panggil saya nama komersial lah. Nama komersial tu adalah Abang Gan tu nama komersial dekat YouTube lah, dekat YouTube dan sebagainya. Kita panggil Abang Gan benda tu. So saya start join industri otomotif 2011. 2011 saya start join otomotif. Masa tu saya bekerja di salah satu magazine di 2011 sampai 2014. Lepas tu 2014 saya buat website sendiri iaitu pandulaju.com.my sampailah sekarang. Masih baru lagi lah, lebih kurang dalam 9 ke 10 tahun dalam bidang otomotif ni, masih baru lagi. Tapi Yok ni boleh dikatakan orang kata seseorang yang orang kata dikenali lah dalam dunia otomotif ni. YB nak tanya sikit, macam mana Yok boleh terjebak dalam bidang media otomotif ni? Cerita sikit. Saya sebenarnya bidang terjun. Terjun kiranya saya tak ada background dalam otomotif lah. Saya background dari segi journalism. So saya graduan journalism. So saya bukan graduan engineering otomotif ke whatever, saya tak adalah. Saya tak ada benda tu dan saya dalam bidang terjun 2011 di mana saya join otomotif masa tu adalah di offer pada waktu itu dan saya tak tahu apa pasal otomotif. Sejujur kata saya memang tak tahu pasal otomotif pada tahun 2011. Orang kata start fresh lah ni ya. Tak fresh, memang saya tak tahu apa benda tu, memang term otomotif lagi saya tak tahu. Benda-benda melibatkan teknikal saya pun tak tahu pada waktu itu. Apatah lagi model-model saya pun tak tahu pada waktu itu. Belajar. Macam mana bila Yok terjun, orang kata daripada bidang terjun tu, daripada journalism lari ke tu, adakah mula-mula tu Yok macam rasa macam, tak boleh ni kawan, tak boleh pergi ni? Of course lah, memang tak boleh lah. Cerita pasal engine pula, cerita pasal benda-benda piston lah, dulu horsepower tu apalah, torque tak tahu. Dulu memang tak tahu. So banyak benda tu, banyak belajar lah. Belajar satu, kita bertanya dengan Pak Google lah. So Pak Google khidmat 24 jam. Ini interesting ya Pak Google ni. Pak Google. Lepas tu banyak tengok YouTube lah. Lepas tu banyak bertanya dengan senior-senior lah. Kan macam mana. Lepas tu slowly benda tu jadi okey lah. Jadi tahulah macam mana pasal otomatik. Taklah sekarang ni tak adalah tahu sepenuhnya. So tapi at least benda tu orang kata asas ni dah tahu, pokok dah tahu, buah tu dah tahulah. Tapi kadang-kadang orang kata nak kalau terlalu tinggi sangat tu ilmu tu tak sampai situ lagi. Banyak benda lagi kita kena belajar lagi. Cantik. Okay, YB nak tanya sikit, macam Yok sebagai media otomotif ni, Yok dah selalu turun SIC, Sepang International Circuit, Sepang International Circuit. Apa Yok boleh tengok pengalaman dulu, perubahan, adakah nampak perubahan di SIC dulu dan sekarang? Apa yang Yok rasa Yok boleh komen sikit? Mungkin yang kat rumah tu pun rasa nak komen, sila kita boleh tengok kat ruangan komen. Sila Yok. Dari segi perubahan, ada banyak perubahan yang kita boleh lihat lah. Dulu orang kata nak masuk Sepang ni kena orang katakan kena ada event-event yang besar-besar barulah kita boleh pergi dululah kan. Macam tu kan. So sekarang ni kita nampak lebih, kita senang kata dalam bahasa mudah dia adalah sekarang ni lebih mampu milik, di mana kalau kita nak masuk Sepang, kalau kita join apa-apa track day sekarang pun dah pada harga yang lebih mampu milik, yang lebih kita, walaupun kita bawa kita biasa pun, walaupun bawa kereta kancil sekalipun kita boleh masuk dah. Dulu ni kita macam takut lah, biasalah orang katakan SIC ni nampak, Sepang ni nampak macam satu produk yang high end lah.
Kan? Tetapi sekarang ni masih benda tu high end, masih high end, tetapi sekarang ni dia lebih kepada sesiapa pun boleh pergi ke Sepang sekarang ni. Orang rasa satu keseronokan lah, boleh pergi ke Sepang, boleh rasa, dan saya rasa kan mungkin tak ramai lagi yang pernah masuk mungkin pernah lah, mungkin tak pernah lagi merasa track dan sebagainya. Tetapi sekarang ni apa yang saya lihat sekarang ni, banyak inisiatif yang telah diambil yang dapat memberi peluang lah kepada orang-orang luar ni untuk masuk ke dalam Sepang. Rasa sendiri macam mana keseronokan bawa ataupun beraksi dalam Dita Sepang. Penting. Yap. Okay, cantik. Okay, kita pergi ke apa ni, kita tengok macam tadi bila Yop cerita benda tu. Yop masih ingat lagi tak review pertama kereta Yop? Kereta apa tu? Cuba share sikit. Review pertama saya secara official, official maksud saya adalah saya buat balik kereta tu as a media, King. Saya buat kereta King, iaitu Myvi. Oh. Waktu tu Myvi warna kuning, lagi best, 1.5 liter pada waktu itu. Itu kereta pertama yang saya review pada waktu itu. Saya masih ingat lagi lah. Orang katakan itu adalah the first video juga yang saya buat dekat channel Pandai Laju juga. Itu kereta pertama saya buat. Cakap pasal King ni YB pun orang kata setia lah dengan apa ni King kan. King ni memang orang kata kalau Ferrari dekat highway, kalau King kat belakang, memang Ferrari pun pergi tepi ni. Hormat. Dia macam ampun tuanku. Tapi itulah YB nak apa ni, YB ada soalan sikit YB nak share Dia datang daripada apa ni Adele. Dia tanyakan untuk Yop Gan kita, apa etika kewartawanan media otomotif ni? Boleh kongsi tak etika kewartawanan? Adakah ia sama dengan sivil wartawan yang sedia ada? Okey. Sekarang ni media ni yang telah disalahkan apabila setiap orang cuba menjadi seorang media di social media. Maksud sini adalah antara media yang ada asas dengan yang tak ada, yang ada etika dengan tak ada etika. Semua orang nak jadi media, semua orang nak jadi yang pertama, semua orang nak menjadi segalanya, dia tahulah sampai Z. Tetapi sebenarnya kalau media yang ada etika, dia tahu apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Kiranya etika adalah benda yang sesuatu yang pasti, baru kita tulis. Yang tak pasti, walaupun kita tahu benda tu, tapi kita tak pasti, kita takkan tulis. Okay? Melainkan kita ada source yang sangat-sangat kuat, tetapi artikel tu dibuat secara berbeza. Dia ada cara dia sendiri. Dan juga of course dia ada, orang katakan ada ayat penulisan yang betul lah. Kiranya seorang media akan menulis bahasa baku, bahasa yang betul lah. Dia tak ada bahasa singkatan-singkatan, tak ada. Dia tak ada bahasa-bahasa pasal, tak ada. Dia tak ada kat situ. So benda tu ada banyak lah etika-etika yang perlu dipatuhi lah, orang katakan. Tapi malangnya sekarang ni semua orang nak mengaku diri dia adalah media, yang orang katakan dia tulisnya dia kira dia nak jadi seorang reporter lah, kira macam itulah. Tapi itu masalahnya lah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah orang sekarang ni suka baca tajuk daripada baca isi. Kan? Dia baca betul. Tajuk tu adalah perkara penting. Biasanya media ni dia kadang-kadang dia nakal sikit. Dia akan main dekat tajuk, dekat situ dia akan bombastic sikit benda tu. Tetapi jawapan sebenarnya dekat artikel. Tapi malangnya orang tak baca artikel lah. Itu masalahnya sekarang ni. Itu yang membuatkan dia jadi salah faham lah kadang-kadang benda tu. Itu memang orang kata sayang sikit lah. Tapi YB ada nampak satu soalan sambil YB scroll. Minta maaf, nanti YB akan jawab semua soalan-soalan. Cuma yang interesting tu, Demo cakap ni, kat SSC ni boleh mancing ke? Boleh. Cuma kolam kat SSC tu boleh mancing ke? Memang boleh mancing. Tapi jaga-jaga lah ya. Takut salah mancing nanti lain yang dapat. Okay, YB nak tanya sikit saat tadi apa ni bila Yop cakap pasal The King tu. Okay, ni interesting. YB nak tanya, apa komen Mika tentang Myvi aka The King berdasarkan video ni? Minta maaf teknikal. Ni Jan. Tengok. Bila orang kata Myvi ni legend, more kita tengok tu tu tada. Yang ini jangan diusik. Adakah Demo ni ada skills yang tertentu ke macam ni? Dia macam ni lah. Dia masalah dia bukan masalah dekat King tu. Masalah tu adalah masalah pemandu itu sendirilah. Kan? Benda ni sebab apa tau? Sebab kenapa kita selalu nampak King ni yang buat masalah tau. Dia yang naik flyover, dialah yang turun tangga, dialah yang masuk air. Sebab dia adalah apa? Sebab dia banyak. Maksudnya King ni banyak. Dia lah dekat pasar.
King ni dia sebab dah nama King kan, so jualan dia banyak. Saya rasa dekat Malaysia dah lebih pada 1 juta. King ni Betul. dekat jalan raya, dekat atas jalan raya benda tu. So benda tu yang jadi, so tak heranlah kejap-kejap kita nampak dia. Kejap-kejap dia buat perangai benda tu. Kan, tetapi benda tu adalah orang katakan kebiasaannya adalah faktor kecuaian lah, bukannya King lah. Tapi kereta tu memang laju lah kalau ikutkan. Tapi yang tak heran kita nampak benda tu selalu buat perangai sebab benda tu banyak. Benda tu banyak. So tak boleh nak salahkan King tu jugalah. Dia kena salahkan orang bawa tu juga. Kiranya YB yang buat MyV ni pun YB pun kena jugalah. Dia ikut pada individu benda tu lah. Tapi dia memang orang kata dah King kan benda tu. Dia datang pun kita akan lari benda tu. Tapi dia dah dapat gelaran tu, dia tak boleh lari lah dengan kecaman-kecaman begitulah. Tapi sebenarnya benda tu sebab satu jawapan dia, sebab benda tu banyak. Benda tu banyak dan mudah kita nampak. Kadang-kadang kalau kita tengah bawa, MyV, 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 belakang pun MyV, aku bawa pun MyV juga. Macam tu. Dia jadi macam tu, dia jadi banyak macam tu. Okey, Yop nak tanya sikit lah Yop, Yop pernah ke tengok apa ni kaum ladies buat derih? Pernah ke tengok? Wah, ini jangan main ni, jangan dibuat calon bini ni. Bahaya ni. Okey, YB nak belanja satu. Ada? Ada. Sini tengok. Wah, dia tu. Tengok dia punya muka, confident dia, tengok tangan dia tu, skill dia tu. Ini kalau orang kata kalau gaduh ni bahaya ni, ranap ni. Ini beras aku beli pun aku takut ni. Tengok dia punya confidence dia tu, tengok. Mungkin kalau ni kat turn 15 ni lagi seronok dia punya pergi ni, Yop. Itu bakat yang dia ada lah. Dia orang kata apa, gaya itu penting. Betul. Tapi satu benda YB nak tanya sikit dekat Yop ni, kenal tak gambar ni? Gambar ni saya rasa gambar ni bukan kat lokal ni. Gambar ni. Gambar Melvin tadi. Yang ni Pak Haji mana ni? Aduh, comel tu. Aset tu kita nampak aset dia tu kat perut tu. Kenapa aku tak tahu ada gambar ni YB sapu dulu. Aset tu penting. Ni bawa balik Haji ni. Masa kalau Yop ingat sikit, time ni bila gambar dia ambil? Ke ada special function ke macam mana? Yang ini function, ada ikut tema masa tu. Tema, tak salah saya, ini adalah salah satu trip yang saya join dengan DRB Highcom. Yang ini dekat mana saya tak ingat dekat mana, kat Johor ke saya tengah dekat mana. Tapi masa tu ada makan malam masa tu lah dengan mereka masa tu. Ini ikut tema. Okey, tapi YB nak tengok sikit apa ni bila orang kata ada seorang ni dia kata Yop Gun Proton X70 ni dikira new king ke? Tidak, dia bukan new king. Tapi ada kalau diberi masa benda tu saya boleh katakan benda tu adalah satu king, ada satu game changer untuk Proton. Untuk pergi ke next level yang ini adalah penting untuk memastikan bahawa Proton yang sekarang bukan lagi Proton yang dulu. So ini adalah game changer untuk Proton untuk pergi the next level. So ini adalah satu produk yang sangat-sangat penting untuk Proton. Dia bukan king tetapi adalah game changer untuk Proton, untuk brand Proton. Okey, yang dekat rumah tu yang mana baru tengok tu jangan lupa untuk share, like dan komen ya Yop Gun ya. Okey, tadi bila Yop cerita pasal apa king apa semua tu, YB nampaklah dia punya rantai cerita dia tu. Okey, yang ini lagi next level. Kalau YB tunjuk ni, yang ini. Orang kata yang ini, orang kata kalau berdasarkan gambar ni, orang kata confidence is the most beautiful things you can possess. Tapi yang gini macam mana? Yang ini tak boleh apa minat masing-masing. Duit dia tak boleh apa lah. So yang apa ni, yang ini ni kita nak kata apa? Kita nak kata Subaru ke Sugento? Ikut pada dia. Ikut dia lah. Kita bukan cakap apa ni kan. Yang ini power itu ikut minat. Dia rasa dia seronok buat kereta tu, okey lah. 2 in 1 lah. 2 in 1. Mungkin dia bila dia pegang tu dia rasalah feel Subaru tu mungkin. Bajet aku tak cukup. Yang ni je okey lah. So kena lah ya, confident is the most successful Yes, boleh. Okey. Bila Yop banyak buat content, review, test drive kereta, mesti Yop ada skills yang rare kan? Ada tak?
So skill apa yang rare. bila Yop rasa bila Yop buat review tu, apa yang Yop rasa skills yang orang kata yang rare lah, yang amazing? Dia bukanlah skill, tapi however kalau kita orang buat review sekalipun, benda tu sebab kita orang kalau buat review dekat atas on road tau, public road. So kalau public road tu kita orang tak boleh lah tunjuk apa yang kita ada skill, tak boleh lah. Macam awet tadi yang tarik-tarik airbag tu memang tak boleh buat lah. Itu Itu memang different level. itu different level lah benda tu. So benda tu kita biasanya kita tak adalah skill yang extra skill dan sebagainya. Cuma benda tu adalah skill yang ada adalah skill orang katakan saya tak mampu beli tapi saya mampu bawa. Macam yang apa ni tadi, Su Gentu tadi tu. Kan? Ya betul. Saya tak mampu beli tapi saya mampu bawa. Maksudnya skill tu adalah skill yang saya boleh dapat apa yang saya suka. Kiranya adalah saya tak mampu beli tapi saya boleh bawa, tapi maksudnya adalah saya boleh bawa macam-macam kereta. Kan? Saya nak kereta yang puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, juta-juta, semua boleh dapat. Macam itulah. Itu skill dia lah. Bukan skill lah. Dia lebih kepada kelebihan lah kepada kita yang review kereta ni. Benda tu. YB selit sikit. Kalau orang kampung YB ni bukanlah kita kata kita ni skeptikal, tapi kalau ayat cantik, kalau orang kampung YB cakap biar pape asal bergaya. Sampai tahap begitu tu. Dia dah memang keluar dah ayat tu. Okey, YB nak tanya sikit kan. Yop ni memang orang kata orang kenal semua. Mungkin ramai dalam ni pun kenal Yop tengok pun, YB tengok pun banyak komen yang baru tengok tu, jangan lupa untuk share, like dan komen. Okey, soalan YB. Apa yang orang tak tahu pasal Yop kan? Apa yang tak tahu pasal saya? Saya ni comel. Oi. Dah nampak tadi mata selah tadi, aset dekat depan tu. Itu tak tahu. Benda tu orang tak tahu, mungkin yang itulah yang menyatakan bahawa saya ni saya ni Cina, nama saya tidak bertukar, itu orang tak tahu kan. Nama saya masih orang kata kau bagi salam tapi nama kau ni pasal Cina ni, jadi yang tu lah. Orang tak tahu tu lah. Kebanyakan orang tak tahu. YB pun terkejut jugalah. Okey. So, apa kata-kata azimat kan, kita move to next phase. Apa kata-kata azimat untuk penonton kita yang mana mungkin ada nak buat YouTube channel ataupun nak jadi contoh sebelum ni tak dapat direct dengan Yop. Apa kata-kata azimat Yop Gan untuk demo-demo yang nak start channel macam Yop ni? Okey. Kata-kata azimat adalah kalau hati tisu, jangan sesekali berani sentuh masuk ke dalam bidang ini. Maksud ini adalah nak buat bidang ni kena hati kena kental lah. Tak boleh hati tisu lah. Hati tisu ni orang tegur sikit je kan. Apalah ni, apa si gemuk ni buat kat sini ni. Kita dah down. Kita dah down 2 bulan. Lepas tu senyap. Tu jadi tu tak nak lah. Mengganggu mental kita tak nak lah benda tu. Benda tu orang katakan yang kedua adalah bukan mudah. Tak ada mudah. Mungkin kita nampak, oi senang dia nak buat ni, oi best lah dia buat ni, oi best lah dia boleh buat review kereta-kereta macam ni. Sebenarnya tak. Dia nak sampai ke tahap tu bukan satu benda yang mudah. Boleh buat tapi mengambil masa yang agak lama benda tu lah kan. Yang ketiga adalah siapa-siapa yang jenis yang kepala tahu, tak payahlah. Tak payah masuk lah. Maksud saya kepala tahu ni adalah apa yang kita cakap ni kita betul ya. Orang lain semua cakap salah ya. Kan? Ini kita panggil MKE, Mr. Knows Everything. Inilah kan. Ini yang kepala tahu tak payah. Okey, YB nampak ada satu soalan ni dia interesting datang daripada Salman Gulam. Dia tanya mungkin Yop boleh jawabkan. YB baca kan, boleh Boleh. Dia tanya, adakah harapan Malaysia akan mengeluarkan kereta sport kedua selepas Gen 2? Buat masa ini tidak. Sebab yang paling penting adalah adakah kalau kita Malaysia keluarkan kereta sport, adakah benda itu boleh dijual? Jika dijual pada harga yang mahal, tidak. Tidak, tak boleh. Sebab sekarang ni macam ni. Sekarang ni adalah, dulu orang kata kalau kereta nasional ni patriotik. Kau beli kereta nasional, sebab kena patriotik, support lah sikit kereta Malaysia kan. Tapi right now, sekarang ni tak ada. Tak cerita patriotik lah. Sekarang ni cerita about business. Sama ada boleh jual ke tak boleh jual. Tak boleh jual, dia takkan jual benda tu. So, nothing sekarang ni selain daripada bisnes, dia takkan cerita benda-benda lain lah. Of course, semua orang nak untung, dia nak bawa masuk kereta yang boleh jual. Dia takkan bawa masuk kereta yang tak boleh jual. Melainkan, dia ada objektif yang lain. Dia bawa kereta ni sebab untuk nak promotekan dia punya brand lagi. Bahawa menunjukkan,
dia ni ada kereta yang macam ni, dia ada teknologi yang macam ni, itu sebab dia. Mungkin dia punya R&D tu lain macam lah orang kata Betul, kan. betul. Ada lagi satu sebelum kita beralih ke segmen yang lagi syok yang mungkin semua seronok tengok. Last soalan daripada Syahri Rushaidi. Dia tanya dekat YB. Cik try review kereta, try full throttle pakai rear wheel drive car. Full throttle macam saya kata lah, kita kena tengok kita review kereta tu dekat mana. Kalau kita dekat public road, memang kita takkan buat lah. Memang kita takkan buat. Itu adalah rule pantang yang pertama juga. Pantang kedua lah. Pantang pertama adalah seat belt. Itu kena pakai. Pantang kedua adalah kita takkan buat macam-macam dekat public road. Jangan sesekali buat benda tu. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi. Kena pula kereta yang terlalu power yang kita tak boleh nak control, habis oversteer ke whatever, habislah. Nak ingat kereta tu bukan kereta kita, kereta pinjam. Lingkup lah, jenuh lah ya kalau apa-apa jadi ya. Begitulah. Okey, sekarang ni kita pergi ke segmen yang paling YB sendiri suka. Mungkin lepas ni yang kat rumah ni kita bagi surprise sikit dekat Yoke Gun ni. Yang mana yang baru tengok tu, Yoke minta sangat untuk share, like dengan komen. Yoke nak tengok lagi ramai lagi. Cuma sekarang dah sedikit kurang nombor tu. Kalau boleh kita bagi sampai 100 kalau boleh. Lagi sekali tolong share, like dan komen. Okey, sekarang ni Yoke nak tunggu part yang paling penting yang memang Yoke Gun pun suka. Kita pergi ke Embek Challenge. Embek Challenge. Okey, so sekarang ni dalam Embek Challenge ataupun kita panggil harakat yang betulnya Embek Challenge. Aku jadi cuak pula ni. YB pun tangan dah macam ni dah. So, dalam Embek Challenge ni, mana yang baru tengok tu jangan lupa untuk share, like dan komen. Sebab nanti kita korang yang mana yang best komen tu boleh dapat SIC punya face mask. YB belanja sikit. Tu dia. So, siapa yang banyak bagi komen apa semua tu nanti boleh dipilih lah untuk dapatkan yang ini. So, kembali kepada Embek Challenge. So, yang tengok Yoke pun muka pun dah jenuh dah tu. So, macam ni lah cerita dia. Okey. Challenge kita yang pertama, di mana kita akan buat Sound Effects Challenge. Moh kita. So, challenge ni YB akan buat dulu. Kita akan buat bunyi kereta macam ni. Contoh kalau bunyi V6. YB belanja dulu kita lawan kita dua. Ini bunyi V6. Kita buat bunyi sahaja. Saya yang tak suka bunyi-bunyi bising ni. Ada lagi. V8 pula. Ini V8. So, tengok YB belanja lagi. Okay, ini bunyi V8. Sebab dia masuk terowong. Vespa. Ini tempat best tu. V10. Kan ada V10 pula. V10. Ini bunyi V10. Harakat YB tak sampai. Tarik handbrake. Ini kemuncak. Kemuncak dia ni kita tengok V12. One shot. Lepas ni turn Yoke Gun. Walah. So macam mana? So yang mana yang baru tengok ni sekarang ni dalam Embek Challenge. So YB akan lawan dengan Yoke Gun. So yang komen yang baru tengok tu, so nanti pilih YB menang ke Yoke Gun menang. So yang mana yang menang tu alhamdulillah lah. Yang mana yang kalah tu memang kena Embek lah. So dia kena Embek. So sekarang ni turn Yoke Gun. Okey. Sila. Anda bersedia? Sudah. Okey, kita mulakan dengan V6 dulu. Back. Ini back. Boleh. Sila. Ada lagi. Tarik nafas dulu. Mengalir kita dia. pergi, tak apa. Lagi mengalir lagi bagus orang kata. Sila. V8. Mulut tu. Dia break.
Dia break tu. Dia break. Okey, sekarang ni kita pergi V10 pula. Boleh tarik nafas lagi, tengok Alio kat meja semua macam mana. Ini. Oh, kepala aku pun dah sakit dah ni. Orang kata itu feel. Itu feel. Okey, ni last kemuncak ini kemuncak V12. One shot. Badan sekali bawa. Okey. Oh, ending dah macam tu. Okey, so YB nak tanya antara YB dengan Yoke Gun mana yang yang menang. Kita tengok. So kita tengok daripada komen siapa pilih YB, siapa pilih Yoke Gun untuk challenge yang pertama ni. Of course dia type YB, sebab YB lagi pendek. YB je. Yoke Gun, Y-E-O-P, Gun panjang. Apa kita tengok siapa yang yang menang Aduh. Ada yang tulis YB, ada yang tulis Yoke Gun. Mana satu ni? YB. Ada lagi ke? Okey, secara lahiriahnya kat sini Yoke Gun lah menang. Ada sound effect. Sound effect tu pasti. Tapi cerita dekat sini YB lah yang kena buat penyembek ni. So macam mana abang kan nak kirakan untuk YB ke? YB nak buat penyembek? Tak apalah, kita bagi tuan rumah buat. Okay, so disebabkan YB kalah, no chance, YB buat lah penyembek Mbek. Boleh diterima tak? Oh. Okey, lagi sekali ya. Mbek. Okey, mungkin tadi Yoke menang. Tadi YB kasih chance. Sekarang ni kita pergi yang to the climax punya. Kita main back to the roots. Orang kampung kata back to the roots. Kita berbalas pantun 2 kerat. Sudah. Tunggu pula mak Cina ni balas pantun macam mana pula. Kan aku bagi balas pantun Cina kan, Shanshit kan. Apa, YB cuba Google Translate. Tapi kita cuba. So YB bagi dulu. YB jual dulu. So nanti Yoke belilah So YB jual dulu. Panjat gua tempurung, megah tanpa baju. Mana datang idea untuk nama pandu laju? Okey Dia bahasa New Zealand sikit. Hari-hari makan pongek pula pengat. Nama pandu laju sonang nak ingat. Baik ni. Siapa suka, siapa kalau ada dialek negeri Sembilan ni cila sikit. Okay, ni. Okey, last. Last 2-3 kucing berlari. Mana nak sama dengan kucing yang dalam pinggan? Okey. Kongsi pegangan hidup abang kan? Pegangan hidup saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasa anda? Allah. Jadilah kita bagi sastra sikit. Kita bagi sastra sikit. Okey. Redup belantara biar terasa. Hidup sementara biar berjasa. Hidup ni kena berjasa kat orang. Tapi YB tengok hidup berjasa tu YB setuju. Cuma ada satu benda kat sini YB nampak daripada Syari Rushaidi ni. Minta maaf kalau YB pelat sikit. Dia belanja kat sini 2-3 membeli ulam. Mak bapak calon menantu kirim salam. Yo. Ini memang orang kata manis ni orang tengok ni. Manis. Okey, sekarang ni kita boleh dikatakan kita almost di penghujung rancangan Yoke So minta yang kat rumah mana baru tengok tu masih tak terlambat, boleh lagi share, like dan komen. Tapi kita akan pergi ke segmen seterusnya iaitu tanya YB. Tapi sebelum itu Yoke nak bagi YB nak bagi Yoke cakap something sikit. So kalau Yoke rasa nak cakap something the floor is yours. Kalau Yoke nak pesan apa-apa kat penonton malam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kepada yang luar sana, so first terima kasih buat SIC, terima kasih buat YB sebab memberi floor ni kepada saya juga benda tu. So terima kasih YB, terima kasih SIC sebab bring out with this show benda tu.
So kalau tanpa di show pun saya tak tahu bila lagi saya nak asah pantun saya yang power ni. Kan? Lepas tu orang katakan dah lama kita duduk rumah, mungkin kita dah lama tak dengar V6 sampai V12 punya suara macam mana, akhirnya kita boleh dengar hari ni lah kan. Dan juga of course orang katakan dengan pandemik sekarang ni, jaga diri lah, itu saya katakan jaga diri. Dan yang paling penting adalah kita bantu bagi mereka, kita bantu sebaik mana yang kita boleh bantu kepada mereka yang memerlukan pertolongan kita pada waktu inilah. Ini yang paling penting lah. Okay, yang paling penting lah yang katakan, yang paling penting, if you want to become as a content creator, kalau nak menjadi seorang content creator, jadilah content creator yang boleh memberi manfaat kepada orang dan bukan menyusahkan orang. Sebab apa benda yang kita buat, orang lain akan ikut. Kalau kita buat benda tak baik, orang lain akan ikut kita benda yang tak baik. So that's why lah, we want to become content creator, jadilah content creator yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. That's all for me. Thank you very much. YB, atas. Okay, YB selit sikit je YB selit. Ada seorang pendeta dia share ayat ni kat YB, kalau buat apa pun yang kat rumah tu, biar sampai jadi. Jangan tak jadi. Apa-apa pun biar sampai jadi. Apa cerita? Lain fikir. Okay, so itu saja untuk segmen kita untuk sembang-sembang minggu ini. YB minta, you okay ke untuk stay lagi? Kita nak pergi ke segmen tanya YB ni. Kita tengok sama-sama ya. Silakan. Okay, moh kita ke tanya YB. Okey, kembali lagi bersama YB dan juga tetamu kita Yopgan kat sini. So banyak yang telah kita dengarkan tadi, kita pun tengok Yopgan bagi isu dia memang padu lah bila kita panggil, bila host sendiri betul dia tahu jemputan memang padu lah buah tu, orang kata mangkor lah macam tu. So sekarang ni YB nak baca yang pemenang-pemenang untuk tanya YB. So winner dia untuk hari ni kita ada 5 orang yang telah dipilih di mana YB akan bacakan. Okey Yok steady Yok Steady. Okey, moh kita ke soalan pertama, datangnya daripada Wan Naim Wan Idris. Di mana soalan dia berbunyi, YB bila nak announce tournament EV racing di SIC? Oh, electric vehicle. Kalau tak silap YB hari tu YB ada join station pasal electric vehicles ni. Kalau pasal tournament electric vehicles ni, kita masih lagi nampak benda ni baru ya. Boleh dikatakan blastly dekat Moto2, dua roda. Di mana kita nampak ada kategori Moto E, di mana ia dilancarkan pada bulan Februari, 9 Februari 2018. Kita tengok kat sini. Mungkin lagi kalau untuk bawa ke SIC tu, sekejap YB tengok balik soalan dia, sorry. Ya. Tournament EV racing kat SIC, mungkin kita satu hari nanti mungkin kita boleh bawakan kalau ada demand untuk komen-komen kat rumah tu nak tengok. Of course lah tuan rumah CSIC ni akan bawa. Of course, komen-komen nak semua orang happy. So mungkin one day pasti. Soalan yang kedua daripada Cham China. Face mask tu boleh beli kat SIC tak? Face mask tu boleh beli, boleh order daripada, kalau check boleh kat social media ada, ataupun kalau kamu tengok dekat SIC punya merchandise, dia jual dia harga RM20 ya. YB ulang, harga dia RM20 saja. Tapi yang mana yang tanya yang pemenang ni eksklusif. Kamu akan dapat face mask sekali dengan initial. Soalan ketiga datangnya daripada Adi Fazli. Berbunyi begini, SIC apa perancangan pada masa akan datang untuk acara tempatan dan antarabangsa? Nampak macam meriahnya SIC tak sama macam Batu Tiga dahulu. Yang ni macam mana? Yok nak try jawab ke? Tak, silakan. Okey, dia bagi balik kat YB. Okey, memang kalau nak di-compare zaman Batu Tiga dulu dengan sekarang memang orang kata perubahan zaman, dan sekarang pun kita tengok feel dia lain sikit. Lepas tu kita kata, apa boleh katakan keadaan semasa hampir 2 tahun ya kita senyap, tapi pasti yang akan pasti kami akan kembali beraksi untuk koma semua. So please do keep support us ya. We will provide you with most entertainment ever. Soalan keempat datang daripada Syahri Rushaidi. Soalan dia berbunyi begini. Bila MotoGP nak bangkit semula di Sepang Circuit? Okey. So mungkin tahun lepas kita tengok, Yop pun tahu, tahun lepas kita tengok MotoGP tak jadi, tahun ni MotoGP test pun tiba-tiba tak jadi, and then kita pun baru announce, SIC pun baru announce tak jadi, tapi disebabkan dengan keadaan semasa yang tidak menggalakkan
keselamatan dan kesejahteraan koma kat luar tu menjadi keutamaan kami di SIC. Keutamaan demo di SIC. Bahayalah nanti. Tapi jangan risau, kita doakan agar semuanya kembali normal. Semua orang pastikan dapat suntikan vaksin 2 dos. Confirm MotoGP tu datanglah sini. Hangat pijau lah koma. So soalan yang terakhir. Ini khas YB bagi kat Abang Gan. Yang comel ni. So datangnya daripada Muhammad Ashik Abdul Hamid. Ashik. Wabi minta maaf kalau Wabi salah sebut. Siapa mentor Abang Gan dalam bidang ini? Siapa mentor saya? Ya, saya. Saya kalau ikutkan mentor saya adalah tak adalah, saya lebih kepada menjadi rujukan saya kepada rakan-rakan dalam industri saya lah. Dalam industri saya lah, contohnya macam orang lama, macam kalau dalam bidang ni saya selalu bertanya macam kepada Iwan Mekanika, saya akan selalu bertanya dengan Bangau juga, saya akan tanya dengan Samsul Yunus. So orang-orang yang dalam expert dalam ni, kalau saya tak faham saya akan tanya lah, sama dengan Bobby lah. So mereka ni adalah tempat rujukan saya tak faham saya akan tanya kepada mereka. Bangau ni mungkin ramai tak kenal Bangau ni. Bangau tu orang kata Hezri Kareta. Antara beberapa orang yang kita rujuk lah benda tu lah orang kata. Okay, so YB nak cerita sikit dekat Yop. 5 orang yang tanya soalan ni, koma semua telah dipilih untuk dapat SIC punya face mask. Ni dia. So 5 orang tadi tu, koma dapat SIC punya face mask sekali dengan initial. So nanti pihak SIC akan contact koma 5 orang ni untuk next punya action. So nanti akan dapatlah deliver to your house. So itu saja untuk sesi SIC Live minggu ni. Untuk hari ni, kita jumpa lagi di masa yang akan datang. YB nak ucapkan terima kasih kepada Yop Gan kerana sudi jadi tetamu jemputan kita hari ni. Ada apa-apa kata, sepatah dua kata ke untuk Yop Gan cakap apa-apa? No, that's all. Thank you very much. Terima kasih. So jaga diri semua. Assalamualaikum, selamat malam semua. Okey, itu saja kata-kata orang kata azimat daripada Abang Gan. Akhirnya dia juga telah sebut nama YB dengan betul ya, walaupun tadi permulaan ada sedikit haywire. So YB nak ucapkan dekat rumah tu, jangan lupa di saat kita masih lagi di dalam gelombang pandemik ni, jangan lupa untuk jaga diri anda dekat rumah. Jangan nakal-nakal, jangan cari pasal. COVID ni for real ya guys, jangan cari pasal ya. So kita jumpa lagi di masa akan datang. Untuk segala updates, please follow, like and check SIC punya social media Sepang Circuit. So itu saja daripada YB dan juga Yop Gan. Hingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye. Salam.